Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini untuk latihan ulang kaji untuk mata pelajaran ibadat. Baiklah, untuk hari ini kita akan menjawab soalan-soalan berkaitan tajuk. Untuk pelajaran 1 adalah hukum berpakaian dan juga pelajaran 2 zakat. Baiklah, jom kita mulakan. Lihat, mari kita baca sama-sama. Okey, apakah hukum lelaki memakai sutera? Okey, kita gariskan dulu kata kunci soalan supaya kita fokuslah. Apa soalan tu nak? Hukum lelaki. Hukum lelaki memakai sutera. Okey, jawapannya adalah haram. Okey, lelaki haramlah memakai sutera. Okey, siapakah yang diharamkan memakai emas? Okey, diharamkan memakai emas. Okey, kat sini ada dua jawapan. Okey, adalah unsa dan orang lelaki. Baiklah, seterusnya. Apakah pengertian zakat pada bahasa? Okey, ini pengertian lah. Zakat pada bahasa, okay, pelajar boleh rujuk pada kitab lah. Kitab muka surat 5 berkaitan zakat. Okey, pengertian zakat dari segi bahasa bermaksud tambah. Seterusnya, berapakah kadar zakat bagi 40 hingga 120 ekor kibas dan kambing? Okey, 40 hingga 120 ekor kibas dan kambing. Okey, pelajar boleh rujuk pada kitab untuk tajuk zakat lah. Okey, untuk muka bagi dalam muka surat 10. Okey, dekat muka surat 10 dan 11 tu ada jadual. Okey, pelajar boleh rujuk di situ. Dia kata 40 hingga 120 ekor kibas dan kambing bersamaan berapa ekor kibas? Okey, jawapannya adalah 1 ekor kibas. Seterusnya, bagaimanakah cara menilai harta perniagaan yang dibeli dengan emas? Okey, cara kita nak menilai harta perniagaan. Okey, jawapan ni senang saja. Jika menilai harta perniagaan dengan emas, okey, jawapannya lebih sama je, mengikut nilai emas. Okey, mengikut nilai emas. Baiklah, seterusnya, apakah hukum orang lelaki duduk di atas sutera? Okey, lelaki duduk di atas sutera, boleh ke tak boleh? Okey, hukumnya adalah haram. Okey, selain memakai duduk di atas kain sutera pun diharamkan bagi lelaki dan unsa. Sebenarnya, apakah barang perhiasan yang wajib zakat? Sudah tentu jawapannya adalah emas. Berapakah jumlah yang wajib dikeluarkan zakat bagi 8 ekor unta? Okey, pelajar boleh rujuk jadual pada muka surat 8. Okey, dia kata untuk 8 ekor unta bersamaan seekor kambing ataupun seekor kibas. Seekor kambing lah jawapannya. Okey, di sini saya ingatkan untuk yang jadual kiraan nisab ni, pelajar kena tekankanlah pada muka surat 8, 9, 10, 11. Ni kebiasaannya memang akan keluar dalam peperiksaan. Jadi pelajar kena rajinlah baca. Okey, seterusnya. Berapakah kadar zakat emas? Okey, ni dah masuk tajuk zakat. Okey, kat sini jawapannya pelajar boleh rujuk dekat muka surat 14. Jawapannya adalah tak, 2.5%. Berapakah cara mengira zakat perniagaan perak? Okey, cara nak mengira zakat perniagaan perak. Okey, kat sini cara mengira perniagaan perak kita ikut je. Dinilai dengan perak. Okey, sama juga yang tadi tu. Cara mengira zakat perniagaan emas dinilai dengan emas. Kalau zakat perniagaan perak dinilai dengan perak. Sebenarnya, apakah hukum membayar zakat perniagaan yang bersekutu dengan zakat ain? Okey, kita gariskan dulu kata kunci soalan.
Okay, zakat perniagaan yang bersekutu dengan zakat ain. Okay, bersekutu ni maksudnya bercampur. Zakat ain ni adalah zakat binatang. Okay, boleh tak dicampurkan dua zakat ni untuk kita bayar zakat? Okay, boleh rujuk dekat muka surat 23. Dekat situ dia kata jawapannya adalah tidak sah. Okey, seterusnya kita sambung. Apakah hukum memakai pakaian dicelup dengan kesumbar? Okey, masuk pada tajuk yang pertama semula lah. Pakaian yang dicelup dengan kesumbar. Okey, boleh rujuk pada kitab muka surat 3. Okey, jawapannya adalah makruh. Berikut adalah barang yang haram dipakai oleh lelaki dan hunsa kecuali maksudnya yang boleh dipakailah oleh lelaki dan hunsa adalah perak. Baiklah, seterusnya kita sambung. Apakah hukum memakai sutera bagi lelaki dan hunsa? Okey, hukum memakai sutera maksudnya lelaki dan hunsa ni dia memakai sutera. Okey, haram ke tidak? Okey, jawapannya dah tentulah haram. Ingatnya lelaki dan hunsa tidak boleh memakai sutera dan emas. Mereka ni hanya boleh memakai perhiasan seperti perak sahaja. Seterusnya harus dipakaikan sutera kepada, harus ni maksudnya dibolehkan lah. Siapa yang sutera ni harus dipakaikan kepada, kat sini boleh rujuk pada kitab muka surat 2. Jawapannya adalah Kaabah. Pakaian yang haram digunakan. Soalan ni kita kena berhati-hatilah bila jumpa soalan ni. Pakaian yang haram digunakan. Okey, kita cari jawapan yang berkaitan dengan tajuk yang kita belajar je lah. Okey, antara 4 ni, boleh rujuk pada muka surat 3. Yang haram adalah celupan daripada za'faran. Jawapannya 4 sahaja. Okey, seterusnya. Contoh soalan lain, apakah hukum kanak-kanak lelaki memakai sutera? Kat sini maksudnya kanak-kanak lelaki tu belum baligh. Untuk kanak-kanak lelaki diharuskan harus memakai sutera. Seterusnya, apakah pengertian zakat dari segi bahasa? Ini untuk pengertian lah. Jawapannya adalah tambah atau tumbuh. Seterusnya, manakah di antara berikut binatang ternakan yang diwajibkan zakat? Okey, rujuk pada kitab muka surat tajuk zakat lah, binatang yang diwajibkan zakat. Selain lembu, kambing, kibas, apa yang kita boleh pilih kat situ? Adalah kerbau. Dekat muka surat 7. Baiklah, seterusnya, apakah syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak? Bila jumpa perkataan syarat wajib, syarat wajib ni adalah syarat bagi seseorang yang hendak mengeluarkan zakat. Syarat bagi kita lah. Kalau kita nak keluarkan zakat, apa yang perlu ada pada kita ni? Syarat yang wajib yang perlu ada mestilah, yang pertama, yang wajib mengeluarkan zakat mestilah orang Islam. Selain orang Islam, jawapannya kat sini adalah cukup nisab. Maksudnya cukuplah nisab kita. Jumlah zakat yang kita, harta kita tu cukup nisab lah untuk dizakatkan. Seterusnya. Untuk soalan ni kita kena tulis. Kita pelajar perlu tulis isi tempat kosong lah. Isi tempat kosong. Jawapan ni tak ada pilihan jawapan. Kita lihat soalan. Orang yang dilantik oleh imam untuk memungut zakat. Ini dah termasuk dalam tajuk pelajaran yang ketiga lah. Ni kita belum masuk lagi. Tak apa, saya selitkan sekali. Pelajar boleh syarilah dekat pelajaran yang ketiga. Apakah jawapannya? Antara perkara yang diwajibkan zakat. Perkara. Perkara maksudnya dia kata apa? Benda apa yang kita wajib zakat? Jawapannya ada dekat muka surat 7, iaitu seperti binatang ternakan. Kat sini kita boleh tulislah, nak tulis binatang ternakan boleh, nak tulis nama binatang tersebut pun boleh, lembu, kerbau, emas. Selain tu barang-barang berharga lah, emas, perak, biji-bijian,
buah-buahan, perniagaan. Okey, hanya boleh tulis satu jawapan di sini. Okey, untuk soalan tulis jawapan pendek ni adalah satu je lah jawapannya. Seterusnya, hukum perempuan memakai sutera. Okey, bila perempuan, kita dah faham tadi, lelaki dan hunsa tak boleh memakai sutera dan tak boleh memakai emas. Okey, jadi yang boleh hanya perempuan saja yang dibolehkan memakai sutera dan emas. Jadi jawapannya, apakah hukum perempuan memakai sutera? Jawapannya adalah harus. Baiklah, salah satu syarat wajib zakat barang perniagaan. Okey, syarat wajib zakat barang perniagaan. Okey, bila jumpa perkataan syarat wajib ni, syarat bagi kita lah. Okey, apakah syarat kita, syarat yang diwajibkan bagi kita orang Islam ni untuk mengeluarkan zakat? Jawapan tu dia lah, Islam, merdeka, cukup nisab. Baiklah, seterusnya. Makanan ruji yang boleh dijadikan zakat fitrah. Ruji adalah makanan harian lah. Makanan harian kita kat Malaysia. Contohnya apa? Beras. Okey, ni dia tak tentukanlah negara mana. Jadi kita boleh jawab lah beras, gandum, tamar dan sebagainya lah. Okey, boleh tulis satu jawapan.